Ni selalu saya sebut pada student saya di UPSI, saya sebut. Pada masyarakat pun saya sebut. Hari ini orang bangga dengan adanya seorang tokoh yang namanya Hamka. Walaupun dia bukan berwarga negara Malaysia, tapi kita orang Malaysia pun banggalah sebab duk sebelah kita Sumatera. Melayu tu. Ngaku saudara walaupun lain negara. Tapi Hamka waktu dia hidup tak sunyi daripada cabaran dan ujian. Di Johor saja dia tak boleh berceramah. Dia dihalang daripada ceramah. Tapi hari ini bila dia mati, orang baca tafsir dia. Orang khidmat pada tafsirnya. Orang kaji pemikirannya. Orang tulis tesis membicarakan tentang idea-ideanya. Dan orang buat seminar berbicara tentang sumbangan dan jasa yang telah dibuat dalam dunia Nusantara ini. Walaupun masa hidupnya beliau dimusuhi dengan digelarkan sebagai Wahabi dan kaum muda. Ini Hamka, tokoh yang hidup zaman moden ni. Imam Ahmad juga begitu. Imam Ahmad juga begitu. Masa zaman dia hidup, dia terkena fitnah khalqil Quran. Fitnah apabila pemerintah masa tu ambil mazhab Mu'tazilah. Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan mazhab Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Perbahasan yang tidak pernah diketahui oleh golongan salaf sebelum itu. Tiba-tiba muncul di zaman Ma'mun. Dia paksa semua ulama ikut pandangan dia. Dipanggil semua. Mana-mana ulama ahli sunnah dipanggil dan ditanya dengan soalan. Apa yang kau kata pada Quran? Makhluk ataupun tidak? Kalau dijawab bukan makhluk, seperti mana ahli sunnah kata bukan makhluk, maka mereka akan diikat dengan rantai besi dan diheret ke sana kemari untuk dibagi tahu, ni satu orang yang berbeza pandangan dengan kerajaan. Maka Imam Ahmad pun dipanggil. Bila dipanggil, dia sebut macam mana yang ahli sunnah sebut, Quran kalamullah, cukup, bukan makhluk. Maka dia pun ditangkap. Bersama-sama dengan dia ada 4 orang lagi ditangkap. Sajjadah, Muhammad bin Nuh, dan juga siapa seorang lagi? Al-Qawariri. 4 orang ditangkap, diikat dengan rantai besi. Tapi 2 orang daripada mereka, yang daripada 4 orang tu, 2 orang tu, lepas ditangkap, esok ditanya lagi. Macam mana? Nak ubah pandangan? 2 orang tu ubah. Sajjadah dengan Qawariri ubah pandangan. Ya, kami kata Quran makhluk. Lepas. Imam Ahmad dan juga Muhammad bin Nuh kekal dengan pandangan ahli sunnah, Quran bukan makhluk. Dikatakan Muhammad bin Nuh tu meninggal. Sewaktu dia diikat dengan besi, dia meninggal. Tinggal Imam Ahmad seorang-seorang. Mati Ma'mun. Ma'mun mati, diganti oleh Mu'tasim. Bila masuk zaman Mu'tasim, tuan-tuan, ujian yang kena pada Imam Ahmad lagi berat. Bukan hanya sekadar diikat dengan rantai besi, dimasukkan ke dalam penjara dan dipukul. Dipukul dengan teruk. Seorang tokoh yang melahirkan murid yang ramai ditangkap, dipukul. Habis zaman Mu'tasim, masuk zaman Al-Wathiq. Masuk zaman Al-Wathiq. Bila masuk zaman Al-Wathiq, Wathiq ni pun dia terkesan dengan Mu'tazilah, tapi dia lembut sikitlah. Dia bebaskan Imam Ahmad. Dia bebaskan Imam Ahmad.
Tapi dia kata pada Imam Ahmad, aku minta satu la yajtami'u bika ahad. Han jangan kumpul orang ramai-ramai. Wala tusakinni fi ardil lati akun. Dan jangan duduk satu negeri yang aku duduk. Pergi tempat lain. Kalau aku ada situ, han jangan duduk situ. Dan jangan kumpul ramai-ramai. Maksudnya apa? Jangan mengajar. Aku tak bagi tauliah. Maksudnya tak dapat tauliah ni. Sunnah orang berjuang. Bukan sebahagian ustaz je kena. Imam Ahmad pun kena. Maka dia kekal menjauhkan diri daripada khalifah. Tapi dikatakan Al-Wathiq ni, di akhir-akhir hayat dia, dia ubah pandangan dia. Bila mana dia berdepan dengan seorang tua di kalangan Ahlus Sunnah, yang mana orang tua tu minta untuk berdebat dengan ulama kerajaan pada zaman tu. Zaman dulu ni perdebatan ni benda biasa. Zaman sekarang dia debat-debat ni bukan budaya kita. Dan zaman sekarang je cabar-cabar lari kan. Zaman dulu dah cabar-cabar mari. Bukan cabar-cabar lari. Dan bila berlaku perdebatan di antara orang tua ni dengan Ahmad bin Abi Duat. Ahmad juga nama dia. Ahmad bin Abi Duat ni penasihat kerajaan ni Mu'tazili. Dia Mu'tazilah. Dia tanya, orang tua ni tanya satu soalan. Dia kata Quran ni makhluk ke tak? Makhluk. Pasal apa makhluk? Dia kata sebab dia bukan Tuhan. Quran tu Tuhan ke? Bukan. So makhluk lah. Kalau bukan makhluk, ada dua lah Tuhan. Quran dan Tuhan. Pening lah. Ahli Sunnah dia kata tak, apa yang terbit pada Tuhan, daripada Tuhan tu bukan makhluk lah. Tapi ini perbahasan falsafah. Orang tua ni tanya, senang kan? Satu soalan. Agak-agak zaman Nabi ni, zaman sahabat ni, timbul tak persoalan ni? Persoalan Quran makhluk ke tak? Ke baru zaman ni muncul? Baru zaman ni ya. Maka kalau baru zaman ni, mungkin Nabi dan sahabat tahu, dan mungkin Nabi dan sahabat tak tahu. Tu je lah kebarangkalian dia. Bila zaman Nabi tak muncul, kita boleh kata salah satu daripada dua. Sama ada Nabi tahu dia makhluk, ataupun Nabi tak tahu dia makhluk. Kalau Nabi tahu makhluk, Nabi tak sebut, menunjukkan benda ni tak perlu dibangkitkan pun. Sebab Nabi pun tak bangkitkan. Walaupun Nabi tahu. Dan kalau Nabi tak tahu, lagi tak perlu ditimbulkan. Kerana Nabi pun tak tahu. Apa hal lebih pandai daripada Nabi? Maka Al-Wathiq bila dengar perkataan orang tua ni, akhirnya dia mengubah pandangan di akhir hayat. Cuma dia tak declare. Tapi dia berlembut dengan Imam Ahmad. Cuma dia kata jangan, sebab zaman tu mungkin zaman masih kuat dengan Mu'tazilah. So dia tak berjaya ubah polisi. Tapi dia tak seksa Imam Ahmad. Cuma dia kata jangan mengajar lah. Pergi jauh. Masuk zaman Khalifah Al-Mutawakkil. Maka pada masa tu Mutawakkil ubah polisi. Ahli Sunnah kembali kuat. Bila mana Khalifah menganut fahaman Ahli Sunnah, maka pada masa tu Mutawakkil hantar wakil pergi jumpa Imam Ahmad untuk bagi sumbangan. Tapi Imam Ahmad tolak. Diminta untuk terima juga, Imam Ahmad pun ambil dan bagi pada orang yang lebih memerlukan. Maka oleh kerana ujian yang seperti itu, Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. Baik, itulah sedikit cerita pasal Imam Ahmad. Dan dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. 241 Hijrah dalam keadaan dia demam. Imam Ahmad. Baik.